Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada video kali ini saya Nur Fatinah Uzma binti Khairil Anwar memegang nombor matrik E181830 akan membentangkan satu tajuk, iaitu perkembangan pemikiran sekularisme hingga demokrasi. Pada masa kini, perkembangan pemikiran mencapai sehingga 7 tahap. Ianya bermula dengan sekularisme, liberalisme, rasionalisme, humanisme, human right, pluralisme dan akhir sekali ialah demokrasi. Kita pergi dahulu kepada pemikiran sekularisme. Sekularisme ialah pemikiran yang tidak suka akan agama. Mereka menganggap bahawa agama ini adalah tahyul dan tidak logik. Tahap sekularisme itu sendiri ada 3 tahap, bermula daripada yang paling tinggi, iaitu yang paling teruk sehingga yang paling rendah. Tahap pertama ialah mereka yang menolak terus agama dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mahu ada apa-apa kaitan dengan agama. Golongan yang kedua ialah mereka yang tidak kisah dengan agama. Mereka tidak mahu ada kaitan dengan agama, dan seterusnya golongan yang terakhir, iaitu golongan yang paling rendah, ialah mereka yang mengambil agama mengikut keperluan sahaja. Hakikatnya ketiga-tiga ini adalah dalam pemikiran sekularisme. Seterusnya, perkembangan yang kedua iaitu liberalisme. Liberalisme ialah pemikiran yang menolak autoriti agama dan menganggap agama tidak semestinya betul. Mereka menganggap bahawa tidak ada agama yang betul di dunia ini dan tidak ada agama yang salah di dunia ini. Semuanya betul belaka bagi mereka. Mereka juga menolak kebenaran Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Mereka menolak nas dan mereka berpendapat bahawa mereka bebas untuk mentafsir nas dengan sendiri, dan mereka tidak mahu agama memaksa seseorang. Apabila mereka berfikiran liberalisme, seterusnya mereka akan mencapai pemikiran yang seterusnya, iaitu rasionalisme. Rasionalisme ialah suatu pemikiran yang mengukur sesuatu berdasarkan logik akal. Mereka menganggap bahawa logik adalah wahyu yang kedua. Mereka tidak menggunakan nas, sebaliknya menggunakan akal sebagai panduan mereka. Itulah pemikiran mereka. Secara tak langsung, mereka sebenarnya adalah humanism, no God-centric, iaitu tidak mementingkan Tuhan dan wahyu. Sebaliknya, mereka ialah human-centric, iaitu mementingkan aspek kemanusiaan. Mereka adalah golongan yang memperjuangkan hak asasi manusia. Kerana apa? Kerana tumpuan mereka adalah manusia. Human right. Mereka memperjuangkan human right. Seterusnya, perkembangan pemikiran mencapai ke tahap yang keenam, iaitu pluralisme. Pluralisme ialah tidak ada suatu pun kepercayaan atau agama yang lebih betul mengatasi yang lain. Mereka menganggap bahawa agama adalah punca kepada suatu pergaduhan. Apabila ada suatu pergaduhan, pasti di sebaliknya disebabkan agama. Mereka menganggap agama ni adalah perpecahan kerana mereka mendokong idea keharmonian dalam masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara meminggirkan agama. Mereka mahukan keharmonian dalam masyarakat. Mereka mahukan kesejahteraan dalam masyarakat. Tetapi dengan cara meminggirkan agama, kerana bagi mereka, agama itu sendiri adalah perpecahan. Pemikiran yang terakhir sekali ialah pemikiran demokrasi. Demokrasi ialah cara membuat satu keputusan menggunakan suara orang ramai, berdasarkan suara orang ramai. Mereka tidak menggunakan nas sebagai panduan mereka, sebaliknya menggunakan akal sebagai panduan mereka. Jadi, bagaimanakah cara untuk membuat satu keputusan? Di sinilah mereka menggunakan demokrasi, iaitu untuk mencapai satu kata putus ataupun satu kata sepakat dengan menggunakan suara orang ramai.
Dapat kita simpulkan di sini bahawa faktor sepunya di antara 7 tahap pemikiran ini adalah mereka masing-masing menolak autoriti agama. Mereka menolak kebenaran Al-Quran, mereka menolak wahyu serta mereka tidak mahu menerima wahyu. Semoga kita semua dijauhkan daripada pemikiran ini dan semoga kita berusaha untuk mempelajari akidah demi memperkuatkan iman kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.